Amir menggiling beberapa kali. Syam masih lagi setia menunggu jawapan dari mulut Amir tentang keadaan rumah Kak Pora yang sudah dilihat-lihat semalam. Macam mana? Soal Syam tidak sabar. Rumah Kak Pora tu memang ada penghuni lain, terutamanya bilik tamu tu. Ada benda lah. Bilik tu keras, jawab Amir. Maksud kau? Aku dapat rasa ada penghuni lain di dalam bilik tu, ujar Amir sekali lagi. Yalah, aku duduk di dalam bilik tu pun rasa semacam. Kau ada nampak apa-apa tak? Soal Syam semula. Amir tidak menjawab. Matanya liar memerhatikan segenap ruang bilik itu. Di sudut bilik itu yang membuatnya merasa meremang. Syam, kau memang nampak kan? Teka Amir. Syam menelan liur kelat. Jadi dia nak apa sebenarnya ni? Rasa ingin tahu semakin tebal. Kalau Amir boleh menolongnya dalam hal ini, senanglah nanti dia hendak selesaikan kes perempuan itu. Kesian juga dia kepada Kak Pora. Mungkin ada kaitan dengan rumah Kak Pora ni, tapi kan aku tak pasti apa dia. Syam sudah berpeluh. Biarlah perempuan itu mengganggu hidupnya seorang saja. Tak sanggup kalau Kak Pora sekeluarga diganggu. Susah nak halau ni. Bahagian anggota badannya dah dipuja. Tambah Amir lagi. Maksud kau? Syam mula risau. Peluh semakin menitik. Manusia yang tamak akan puja anggota tubuh mayat untuk tujuan tertentu. Tu yang sebenarnya. Dia buat perjanjian dengan jin. Mayat tu dah tak ada roh. Manusia ni bila dah mati, roh dah diangkat. Jadi, tu semua kerja jin. Sebenarnya, jin yang diseru. Terang Amir. Syam pucat. Bila jin diseru, dia akan jalankan kerja dia seperti mana yang disuruh oleh penyeru. Jadi aku rasa, mungkin dulu si mati tu pernah tinggal di rumah Kak Pora ni. Sambung Amir. Amir, apa yang harus aku buat sekarang ni? Syam sudah nekat untuk menghalau perempuan itu daripada terus mengganggu keluarganya. Tadi kau cakap ada kaitan dengan rumah ni. Apa dia? Amir menarik nafas berat. Kau suruhlah Kak Pora tu buat seperti mana yang aku suruh semalam. Kita ni hanya berikhtiar, hanya kepada Allah kita bergantung. Tambah Amir. Kena cari punca kenapa yang ada gangguan macam tu. Kalau tak, dia tak akan tinggalkan tempat tu dan akan terus mengganggu. Jin ni jenis degil, ujar Amir lagi. Syam masih lagi menadah telinga mendengar syarahan Amir. Ni Syam, aku dapat rasa kau ni ada benda yang nak berdamping ni. Maaflah aku nak tanya sikit. Kau ni pernah ke puja atau seru apa-apa? Syam tersentak. Pertanyaan Amir tadi benar-benar membuatnya terpana. Kenapa? Aku tanya je. Apa yang aku tahu, wajah pucat dan tak bermaya macam ni selalunya terkena badi mayat ataupun ada pendamping. Balas Amir. Syam hanya diam. Bila ditebak soalan itu, terbayang wajah perempuan pengantin itu di ruangan mata. Tapi itu tekaan aku saja. Boleh jadi kau jadi macam ni sebab putus cinta. Amir melepaskan ketawa. Bimbang jika Syam terlalu memikirkan hal yang bukan-bukan. Si Syam ni tersenyum kelat. Putus cinta katanya. Namun kata-kata Amir tentang badi mayat membuatkannya merasa cuak. Aku balik dululah. Kau jangan risau. Apa-apa hal kau kontak je aku. Syam hanya melihat Amir meninggalkan rumahnya dengan wajah yang penuh tanda tanya. Kata-kata Amir bermain di ruangan fikiran semula. Bilik tamu paling keras. Ada kelibat. Ada kaitan dengan rumah. Takkanlah perempuan tu dulunya tinggal kat sini. Peliklah. Sekali lagi Syam pulang ke kampung. Kali ini bersama dengan Pora dan Afiq termasuk Tati. Pora yang teringin pulang sementara menunggu suaminya pulang dari China.
Sanggup Pora mengikut Syam ke kampung semata-mata tak nak berhadapan dengan rumah yang sudah dirasakan ada penghuni lain. Pora, apa mimpi kamu balik ni? Tegur Gayah kepada anak perempuan sulungnya. Nak jumpa mak lah. Terima kasih mak sebab buatkan bahulu gula Melaka untuk Pora hari tu. Pora melakar senyuman yang manis diusap perutnya yang sudah semakin membesar. Mak tahu kamu tu mengidam. Senyuman Pora dibalas mesra. Afi nak makan apa? Nanti nenek masak ya. Gayah menoleh pula kepada cucunya yang leka bermain patung Ultraman. Apik nak ayam goreng, Nek. Pora senyum. Itulah sahaja yang Afiq tahu. Kalau dihidangkan dengan sayur, haram dia nak makan. Tergoleklah sayur itu dalam pinggan yang tidak berusik. Boleh. Nanti nenek masak, ya? Gayah menghalus lembut rambut cucunya. Mak, Syam mana? Pora yang sedang memotong sayur kangkung mula menjenguk sekitar dapur. Dari pagi tadi dia tidak nampak batang hidung Syam. Sejak sampai tadi, Syam sudah hilang entah ke mana. Katanya nak jumpa Bidin. Mak tak sukalah Syam tu jumpa Bidin. Sebab Bidin lah, Syam tu terpengaruh buat kerja yang tak elok. Bibil Gayah. Alamak, biarlah Syam tu jumpa Bidin. Lagipun Bidin tu dah tak, dia dah ambil kerja, ambil upah dengan Pak Karim tu. Dah tak buat lagi kerja tak senonoh dulu. Balas Pora. Kamu pun sama. Bagi muka sangat dekat Syam tu. Rambut pun duk panjang lagi. Macam lagi dadah mak tengok. Dah tu balik kampung aja. Lepak kat warung make-up janda tu pula. Gayah menjuih. Pora senyum. Dia tahu ibunya tidak berapa suka dengan make-up yang berasal dari selatan Thailand itu. Make-up yang sentiasa melawar dengan solekan yang tebal, bibir merah, alis lentik. Lelaki mana yang tidak melekat di warungnya kalau begitu gayanya setiap hari. Silap hari bulan, berparang laki bini di rumah kerana cemburu. Mana Ayu, mak? Pora mula mengubah topik. Kalau dilayan lagi, mahunya berjela bebelan ibunya nanti. Dia kat sekolah, ada sukan katanya. Kejap lagi baliklah tu. Jawab Gayah sambil jenguk keluar tingkap kayu rumahnya. Selalunya Ayu akan masuk ikut pintu belakang dapur dan terus mengadap makanan. Mak, betul ke Pak Karim tu membela? Pora memulakan muka dimah. Dia tahu, tentu orang di kampung seperti ibunya tahu tentang hal-hal berkenaan orang kampung. Membela? Maksud kamu? Gayah sudah berataut keningnya. Alamak ni, buat tak tahu pula. Kan orang kampung ni suka sangat dengan benda-benda tahayul macam ni. Puja pantai lah, puja semangat lah. Mana hantu tak bersepah dalam kampung ni? Bidas Pora. Lah, maingatkan bela ayam itik kambing ke apa tadi? Entahlah, mak pun tak berani nak kata. Karim tu ada ilmu mak rasa. Kalau tak, takkanlah pencuri buah durian, pisang dan kelapa dia tu kena histeria dan macam dirasuk. Pora diam, berfikir sejenak dengan apa yang dikatakan oleh ibunya tadi. Bermakna apa yang diberitahu oleh Syam mungkin benar. Pak Karim mungkin belajar ilmu yang bukan-bukan. Kenapa yang kamu tanya? Terkejut Pora daripada lamunan. Saja ya mak, sebab Pak Karim tu kaya betul, tapi tangkai jering. Ada ke dibaginya upah kat Bidin tu RM500 je buat kerja siang malam. Pora menggeleng. Itu pun dah kira baik. Kalau arwah Saad dulu tu, RM200 aja dia bagi upah. Lepas tu Saad tu belah pergi KL, cari kerja dekat sana. Ujar Gayah. Macam mana Saad boleh mati kat kebun pisang Pak Karim pula? Pora pula merasa bingung. Dengannya dia nak racunkan pokok pisang Pak Karim tu. Nak balas dendam katanya, sebab dulu Pak Karim tu bagi upah ciput aja dekat dia. Mungkin dia nak ajar orang tua tu lah. Jawab Gayah pula. Mungkinlah kot. Cara dia mati pun misteri. Langsung tak ada darah dalam badan. Kesianlah. Dendam ke mana, mati katak pula. Pora sekali lagi menggeleng. Lepas potong sayur tu, tumbuk bahan-bahan ni pula. Mak nak pergi ambil ulam raja kat belakang rumah tu kejap.
Gaya hulur bawang merah, bawang putih dan cili kering yang sudah dikupas dan dibersihkan kepada Pora. Yalah, Mak. Pora hanya melihat ibunya ke belakang dapur memetik daun ulam raja yang tumbuh subur di situ. Banyak juga ulam lain yang ibunya tanam. Dia pandang pula Tati yang asyik membersihkan ikan keli dan ayam kampung. Sudah siap dilumur dengan kunyit dan garam. Tati, lepas goreng ikan dan ayam tu nanti, kamu tolong basuhkan baju ya. Pola jeling sebakul baju kotor di tepi bilik air. Ya, Bu. Bisa, Bu. Tati mengangguk. Pora menjenguk ke halaman belakang rumah. Ibunya masih lagi mengutip ulam raja dan cili padi. Syam pula dari tadi dah keluar. Harapkan Syam balik awal. Mak bukan suka sangat Syam tu berkawan semula dengan Bidin. Entah-entah Pak Karim pun terlibat sama. Syam balik nanti, aku akan tanya dia pasal Pak Karim tu. Pora senyum. Syam bersama Bidin sungguh berselera menikmati nasi berlaung di warung Meknap, mengisi perut di pagi hari. Beberapa pelanggan Meknap sesekali menoleh kepada mereka. Tak ada kelibat Pak Kop. Lega. Din, dia orang ni macam tak pernah nampak kita lah. Syam sedikit merasa cuak. Siapa? Bidin yang sudah 2 bungkus nasi berlauk di bedal mula mendongak. Tu, pakcik-pakcik kat sana tu. Aku perasan dia orang asyik pandang semacam je ni. Syam kembali tunduk, menghabiskan teh tarik yang tinggal suku. Alah, pakcik-pakcik tu nak mengutuk kita lah tu. Macam bagus sangat dia orang tu. Muka masing-masing macam lebay, tapi perangai 2 kali 5 juga. Mengkatal dengan janda tu. Tak ingat kat bini. Kita yang muda ni, dia orang rasa tercabar lah tu. Bidin ketawa jahat. Syam hanya mengukir senyuman sinis. Dari mula sampai di warung itu pun, dia sudah perasan. Semua orang-orang tua yang berada di warung itu, tak ada pun yang muda-muda. Satu panorama biasa bagi warung yang terletak di kampung. Tambah lagi jika yang melayani adalah seorang perempuan lawa dengan solekan mengalahkan wanita opera. Mereka berdua menghabiskan nasi berlauk dan minuman sebelum beredar dari situ. Sampai di sawah padi, mereka berdua lepak pula di atas pangkin di tepi sawah padi yang sudah mula nampak menguning. Din, macam ni lah. Aku harap kau ikut aku kerja kat KL tu. Kau kerja dengan Pak Karim, berapa sen sangat kau dapat? Pujuk Syam. Kau ni Syam. Tak habis-habis nak ajak aku kerja kat KL. Apa kerja yang aku boleh buat? Aku ni dah selesa kerja kat sini. Lagipun kat kampung ni, aku dah biasa dengan aktiviti kita dulu. Bidin gelak. Walaupun dia kadang-kadang cukup menyampah dengan kata-kata Syam yang tak pernah berputus asa mengajaknya kerja di Kuala Lumpur. Tetapi Syam adalah satu-satunya kawan baik yang dia ada. Walaupun Syam sudah berubah, itu tidak bermakna dia dan Syam putus sahabat. Din, kau tu sahabat aku. Aku nak kau pun jadi baik. Aku bukan nak suruh jadi sempurna. Tapi cukuplah jadi orang baik. Kau kan ada mak, ada adik. Kau tak kesian ke kat mak kau yang hari-hari duk tak ada telinga dengar cacen orang kampung pasal perangai kau tu? Syam menguis-nguis tanah selut dengan ranting kayu. Sengaja dia tidak pandang Bidin. Dia tahu Bidin tak suka dengar ceramah jalanannya. Bidin pandang sekilas kepada Syam. Ada perubahan pada wajah itu yang dulunya penuh dengan jambang yang tidak terurus. Kini wajah itu sudah kelihatan agak kemas dan sedikit berseri kalau nak dibandingkan suatu ketika dahulu. Maaflah Syam. Aku bukan tak nak jadi baik, tapi aku dah selesa hidup macam ni. Dulu aku pernah jadi baik. Tapi sejak aku dituduh atas perkara yang aku tak pernah buat, aku dah jadi pendendam. Bidin melepaskan helaan. Perkara apa pula? Syam mengerutkan kening. Inilah pertama kali dia mendengar luahan Bidin. Dulu dia hanya berkawan dan tidak pernah ambil tahu kenapa dan apa sebab Bidin menjadi liar dan samsing kampung. Sampai akhirnya dia juga terturut terpalit sama terjun ke dalam dunia hitam. Bidin sekali lagi menarik nafas yang berat. Dia capai sebatang rokok dari kotak Dunhill dan dinyalakan.
Asap rokok disedut dalam-dalam dan dihembus berkali-kali. Syam masih lagi memerhatikan Bidin. Mungkin Bidin cuba mengingati kembali perkara itu. Syam masih lagi memerhatikan Bidin. Mungkin Bidin cuba mengingati kembali perkara itu. Wow, macam terulang balik. Tak apa, kita teruskan. Aku mengaku, aku ni jahat. Tapi aku tak selalu buat semua tu. Ni setiap kali ada pecah rumah, anak dara mandi kena intai, barang kemas kena curi, ayam kena sembelih. Nama aku juga yang naik. Anginlah aku. Pendek kata, semua perkara buruk akulah yang buat. Wajah Bidin sudah merah. Aku tahu, anak Haji Seman yang lulus SPM tu. Aku pernah nampak mamat tu dulu pecah rumah. Rumah pengeluasan. Tapi aku pula yang kena tuduh. Berbirat badan aku kena belasah dengan orang kampung atas arahan penghulu Hasan tu. Sejak tu aku nekat. Aku nak balas dendam. Bidin mengetak bibir. Dendam? Syam tidak berkedip melihat Bidin yang masih lagi mengisap rokok yang sudah tinggal separuh. Alang-alang aku dituduh jahat. Aku akan realisasikan tuduhan mereka. Dan aku... Bidin berbisik ke telinga Syam. Syam terkejut. Bulat matanya memandang Bidin yang tersengih. Kau... Tidak terkeluar kata-kata dari mulut Syam. Padan muka penghulu Hasan tu. Puih, sangat. Bidin meludah sekali dengan puntung rokok tercampak ke dalam petak sawah padi. Syam terdiam, tergamam mendengar pengakuan Bidin. Dia belum kenal lagi siapa aku. Kali ini Bidin ketawa. Syam sekali lagi terdiam. Kalau dulu dia juga pernah menjadi samsing kampung, penyangak, tetapi tidaklah sampai ke tahap itu. Dia hanya lebih berminat kepada harta kekayaan sahaja. Itu pun bahana daripada tindakannya itu sampai sekarang masih lagi menghantui hidupnya. Jadi, kau rasa Amar hilang tu sebab tu ke? Syam tenung Bidin yang tersenyum sinis. Sampai sekarang Hani hilang tanpa jejak. Aku tak tahu. Tapi itulah pengajaran kepada penghulu Hasan yang suka hati menuduh orang. Pengajaran juga kepada orang yang sombong macam Amar itu. Dia ingat dia anak penghulu. Dia boleh ludah muka aku. Boleh pergi mampuslah. Bidin mencebik. Masih terbayang lagi kejadian itu di hadapan matanya. Syam menelan liur. Dia sudah merasakan yang Bidin sudah jauh tersesat. Sekarang ni kau masih amalkan ilmu tu ke? Bidin mengangguk dengan senyuman yang lebar. Nikmat dunia sudah dirasainya walaupun tidak pernah berkahwin. Syam diam. Baru kini dia tahu. Bidin sudah lama mengamalkan ilmu yang salah. Sanggup membelah jin semata-mata kerana dendam yang sudah menjadi sebati dalam diri Bidin untuk menggunakan khidmat jin dalam mencapai kehendaknya. Kalau kau nak rasa nikmat tu, aku boleh ajar kau. Bidin sengih. Dia membuang pandang pada petak sawah. Syam menggeleng. Cukuplah dengan tindakan bodohnya dahulu untuk menarik duit. Sejak kejadian itulah hidupnya menjadi huru-hara, tidak tenteram. Din, cukuplah tu Din. Amoy pun dah hilang tak ke mana. Dendam kau pun dah terbalas. Nyawa kita ni bila-bila masa saja boleh dicabut. Pujuk Syam entah untuk kali yang keberapa. Dia masih lagi tidak berputus asa. Sejak kau dah kerja dekat KL ni, aku dah makin kurang buat kerja tu. Tapi kalau aku berkehendak, aku teruskan saja mana yang sempat aku buat. Oh ya. Bidin berpaling kepada Syam di sebelah. Syam buat isyarat mata. Kening terjongkit. Aku syak. Pak Karim pun ada ilmu macam aku. Tapi ilmu dia banyak lagi. Dia mungkin ada ilmu untuk ibu rezeki. Sebab tu kebun dan dusun dia sentiasa ada buah. Bidin senyum. Mana kau tahu? Bulat mata Syam melihat senyuman Bidin yang sudah semakin melebar. Aku tahulah. Bidin mula ketawa. Teringat kata-kata Pak Karim yang ingin mengajarnya cara-cara menjadi kaya. Sengaja dia bertanya hal itu kepada orang tua itu walaupun dia sudah tahu apa yang telah Pak Karim lakukan selama ini. Syam menggeleng.
Din, dah nak tengah hari ni. Aku kena balik dulu. Kak Pora ada dekat rumah ni. Syam minta diri. Okeylah, okey. Jangan lupa malam nanti. Kalau kau tak temankan aku kat Dusun Pak Karim tu, kau datang je ke tempat biasa. Bidin turut bangun dari pangkin. Syam mengangguk. Aku nak tunjukkan satu benda kat engkau malam nanti. Bidin semakin lebar senyumannya. Apa dia? Tunggulah malam nanti. Itu pun kalau kau datang lah. Syam mengangguk tanda setuju. Mereka berdua mula beredar dari situ.